welcome back to channel Zulaikha Roslan. Apa khabar? Tak kira di mana saja anda berada, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan oleh Yang Maha Esa dan anda berada dalam keadaan kesihatan yang baik-baik. So, terima kasih sebelum tu saya nak ucapkan kepada korang yang sudi nak respon dekat community tab yang saya update baru-baru ni berkenaan dengan cara penceritaan yang korang nak. Dan insyaAllah saya akan cubalah untuk mengikut apa saja cadangan yang korang cadangkan dekat community tab tersebut lah. Dan selamat datang saya ucapkan. Kalau korang baru untuk channel ni, jangan lupa tekan button subscribe dan aktifkan sekali notifikasi loceng, sebab saya ada banyak lagi cerita menarik yang saya nak kongsikan dengan korang. Dan setakat hari ni subscriber saya 1390. Saya berharap sangat dapat capai 2000 subscriber InsyaAllah by this month. Harap korang boleh support saya dengan bantu saya tambah subscriber, dengan subscribe channel ni, like, share dan komen. Ok, dan terima kasih juga saya nak ucapkan kepada korang yang sudi kembali setiap kali saya update video, yang sudi like, yang sudi share dan sudi komen. Sebab apa je yang korang buat untuk channel ni, untuk video-video saya sebelum ni, sebenarnya merupakan pembakar semangat untuk saya terus buat video insyaAllah. So untuk video kali ni saya ada 3 buah kisah seram yang mana berlaku ketika bercuti, tetapi berlaku di tempat kita tinggal ketika bercuti lah, macam hotel, apartmen dan sebagainya. Tak payah buang masa, jom kita mulakan untuk cerita seram kita yang pertama. Cerita seram kita yang pertama ni berlaku dekat Cameron Highland dan diceritakan oleh Suraya. So kiranya pada masa kejadian, Suraya, suami dan anak dia, diorang pergi menghadiri sebuah majlis perkahwinan di Ipoh, Perak. Perkahwinan tersebut merupakan perkahwinan sepupu dia lah sebenarnya. So masa dekat Perak tu, memang adik-beradik dia berkumpul, saudara mara berkumpul. So habis saja majlis, diorang macam decide nak pergi jalan-jalan dekat Cameron lah. Sebenarnya plan ni memang diorang dah buat seminggu sebelum. Jadi memang dah ada apartmen yang dah dibook untuk mudahkan urusan diorang semasa dekat Cameron Highland. Selesai saja majlis, bukanlah selesai betul-betul sampai diorang kemaskan barang-barang ke, tak. Kiranya macam lepas diorang dah habis lepak-lepak dekat majlis tu, dah habis bertemu saudara semua, diorang gerak daripada majlis untuk ke Cameron Highland pada pukul 3 petang. Okey, dan hari tersebut merupakan hari Sabtu dan hari cuti sekolah. Korang rasa majoriti rakyat Malaysia memang tahu Cameron Highland pada waktu tersebut adalah pada waktu yang sangat-sangat busy. Okey, jalan memang jam dan padat. Sebab itulah masa dia book apartmen seminggu sebelum tu, kebanyakan apartmen dan hotel yang memang ada fully book. So dia dapatlah juga book satu hotel yang satu apartmen yang sebenarnya murah. Dia pun pelik kenapa murah, tapi kira okey lah dapat book kan. So si Suraya ni dia dengan 2 orang adik-beradik dia yang dah berkahwin jugalah, yang dah mempunyai family. So secara total diorang ada 3 orang family yang berjalan dekat Cameron Highland. Habis majlis diorang terus naik kat Cameron dan memang seperti yang dijangka, Cameron Highland sangat jam pada masa tu. Dan dia sampai dekat Cameron pun jam dah pukul berapa dah, dia kata dia tak ingat, tapi dah lewat petang. So dia pun terus dia dengan adik-beradik dia terus pergi dekat apartmen yang diorang dah book, terus check in dan ambil kunci. Tapi diorang tak terus naik ke atas apartmen. Kiranya diorang ambil kunci saja untuk mudahkan urusan diorang naik selepas ini. So diorang teruskan aktiviti yang dah dirancang pada petang tersebut bersama-sama dengan adik-beradik dia lah. Hari Sabtu kan ada pasar malam, so diorang continue pula berjalan dekat pasar malam malam tersebut dan hanya pulang ke apartmen setelah pukul 11 lebih malam. Maksudnya bila dia dah sampai kat apartmen tu adalah kali pertama dia jejakkan kaki dekat apartmen tersebut. Sebab daripada siang tadi memang diorang tak ada naik ke apartmen sama sekali. Dan masa ni si Suraya kata kebanyakan daripada diorang memang dah penat, sebab daripada awal pagi dekat majlis, bantu-bantu apa yang patut, dan diorang terus merayap dan berjalan di Cameron Highland. Masa diorang sampai dekat apartmen diorang memang dah lewat sangat dah, dan diorang masing-masing dah penat. Jadi masa diorang sampai tu, diorang terus masuk dalam apartmen diorang, cari bilik dan terus nak settle down. Masa ni diorang sebenarnya tak terfikirlah nak bagi salam ke, nak baca ayatul kursi dan sebagainya. Kiranya diorang ni main langgar je lah. Sedangkan apartmen tu tempat baru untuk diorang kan, dan diorang ada anak-anak kecil, tapi diorang tak terfikir pun benda tu. Diorang terus masuk je dan terus cari bilik letakkan anak diorang, sebab anak masing-masing dah terlena daripada tadi. Tinggallah ibu bapa saja pada malam tersebut untuk mandi, settle down dan
tidur. So Suraya kata pumpang-pumpang pun dalam pukul 2 jugalah baru dia settle semua benda. Barulah dia selesai mandi, sambil lah dah settle borak-borak dengan adik-beradik dia, barulah dia nak masuk bilik dan tidur. Masa ni sebenarnya dia kata husband dia dah lama tertidur. Husband dia memang dah lelap seawal daripada tadi. Husband dia memang dah tidur lena, dia kata. Mungkin sebab husband dia drive kan daripada pagi tadi. Husband dia kepenatan, so dia kenalah respect husband dia yang dah kepenatan, betul tak? So dia pun baringlah dekat sebelah anak dia. Anak dia tidur di tengah-tengah di antara suami dia dan juga dia. Dan kalau korang nak tahu masa tu, dia kata dia cuma tolak saja pintu, dia tak kunci, dia tak lock ke apa tak. So dia cuma rapatkan saja pintu, dan pintu tu tak berbunyi pun. Kalau kita rapatkan pintu dan memang terlampau rapat kan akan ada bunyi kan. So tak, dia just tolak macam tu pintu tu, dan daripada tepi-tepi tu boleh nampak lagi lah ruangan depan rumah dia macam tu. So dia pun terus tertidur. Lena sangat dia tidur, dia kata sampailah dia tersedar, okey, disebabkan dia rasa ada orang goncang-goncang kaki dia. Dia rasa macam ada orang yang sedang kejut dia bangun tidur. Dekat ujung kaki dia tu orang tu goncang-goncang macam tu. Mula-mula orang kejut dia tu slow je, goncang macam tu je nak bagi dia bangun. Tapi mungkin disebabkan dia tak begitu sedar, dia dalam keadaan mamai, dia dah buka mata dah tapi dia masih lagi mamai. So orang yang kejut dia bangun, dia goncang lebih kuat. Barulah si Suraya ni tersedar daripada tidur dia. Dan masa dia sedar, dia nampak dekat kaki dia yang sedang menggoncang kaki dia pada masa tu adalah anak dia. Anak dia yang berusia 2 tahun tu yang bernama Adam. Masa ni kan dah ngantuk sangat, memang mamai yang teramat sangat. So bila dia nampak Adam dekat ujung katil dia tu sambil kejut dia bangun, dia teruslah tanya dekat Adam, Adam nak susu ke? Nak mama buat susu ke? Dia kata, dia tanya dekat anak dia pada masa tu. Tapi belum sempat dia bangun, okey, belum sempat dia bangun nak ambil anak dia Adam yang dah dekat ujung katil tu, nak letak atas katil dulu dan dia nak turun pergi buat susu, anak dia berlari tinggalkan dia. Anak dia keluar daripada bilik, berlari tinggalkan dia. Masa ni dia blank tau, sebab dia baru bangun tidur, anak dia kejut dan tiba-tiba anak dia lari tinggalkan dia. Dia memang blank. Dia tengok anak dia macam tu, dia macam kenapa anak aku lari keluar bilik ni? Dia macam blank, total lost tau pada masa tu. Tapi bila dia dah macam sedar, anak aku lah, dia pun turun daripada katil dia. Dia turun daripada katil dia, dia berjalan keluar nak cari anak dia. So dia expect untuk tengok anak dia. Kemungkinan besar dia ingat anak dia pergi dapur lah kan, sebab dia buat susu dekat dapur. Tapi bila dia pergi dekat dapur, dia tak nampak pun anak dia ada dekat dapur. So masa ni dia dah macam, mana pula si Adam ni? So dia tengok dekat dapur tak ada, dia ngintai-ngintai sikit memang tak ada. Dia pun sempatlah mengintai juga dekat toilet, kok anak dia main dekat toilet ke, sebab anak dia pun memang jenis suka main dekat toilet. Pun tak ada Adam. Dia tak nampak kelibat Adam sama sekali. So apa yang dia buat, dia berjalan balik dekat ruang tamu, dan masa ni dia memang blur. Dia tengok kiri kanan. Ni sekarang kan dia dekat ruang tamu ni kan, dekat sini bilik dia dekat sini, dan dekat dekat belah sini ada 2 bilik lagi, bilik adik-beradik dia lah. Tandas dia dekat tengah-tengah ni ada 1, dan dekat dapur ada 1. So masa dia dah tengok Adam tak ada dekat dapur, tak ada dekat tandas, dia pun berdiri dekat tengah-tengah ruang tamu tu. Dia macam blur, mana Adam pergi ni? Kenapa tak ada? Sambil pusing-pusing macam tu kan. Dan dia pandang beranda. Beranda pun memang tertutup elok, memang seperti tak ada orang buka ke apa. So dia dah cuak dah, mana pula dah anak aku ni pergi. So dia pun berjalan lah pergi dekat bilik dia, sebab dia nak panggil husband dia, nak bagi tahu husband dia, abang Adam hilang, tolong cari sama. Sebenarnya tujuan dia macam tu. Tapi bila dia sampai dekat depan pintu bilik dia, dia nampak suami dia tengah nyenyak tidur bersama-sama dengan anak dia Adam. Adam memang nyenyak sangat, sebab dia kata kita as a mom, kita ni ibu, so kita tahulah anak kita tidur main-main ke, tidur betul-betul ke apa kan. Dan pada masa tu memang dia nampak Adam nyenyak sangat tidur. Tak nampak pun macam Adam ni baru je bangun tidur, baru je berlari-lari macam tadi. Memang tak nampak sama sekali macam tu. So dia dah blur. Kalau Adam nyenyak tidur daripada tadi, kalau memang Adam ni tengah tidur daripada tadi ni, siapa pula yang kejut aku bangun tidur? Sebab yang kejut aku bangun tidur tadi memang nampak macam Adam. Okey, dia kata masa ni dia berdiri lagi dekat depan pintu bilik dia, dan dia dah blank. Masa ni dia fikir, ke aku mimpi? Ke aku termimpi? Dia kata, dia terfikir kat masa tu, ke aku termimpi yang Adam kejut aku bangun tidur? Dia kata.
So dia pun macam blank lagi, total loss lagi dekat depan pintu bilik dia tu. But then tiba-tiba, okay, tiba-tiba dia ternampak ada seorang budak lelaki yang nampak macam Adam sedang berlari meninggalkan tandas dan menuju ke dapur. Sebabkan dia membelakang kan, jadi macam ni kan dia berdiri, tandas kat belakang dia. So dia boleh nampak macam tu, ada budak lari daripada tandas pergi ke dapur rumah dia tu pada masa tu, dapur apartment tu. So dia macam, oh okey, tadi tu bukan Adam, dan aku tak tahu apa yang kejut aku bangun tidur. Dia terus masuk bilik dia, dia kunci pintu dan dia terus baring balik dekat sebelah anak dia. Dan sebenarnya masa ni dia memang takut sangat, sampailah dia terlelap pun dia tak sedar. Memang dia dah terlelap pada masa tu, dan dia sedar pagi tu pun selepas husband dia kejut dia bangun tidur. Dia tak ceritakan hal tu dekat husband dia, dekat adik-beradik dia pada masa tu, sebab diorang ada lagi satu malam dekat situ, barulah diorang pulang pada hari Isnin. So sebab tak nak takut ke apa, tapi disebabkan semalam dia dah diganggu, jadi malam yang kedua tu dia kata dia memang ambil langkah berjaga-jaga. Dia baca Yasin, dia buka surah Yasin dalam bilik dia menggunakan handphone lah. Laki dia macam pelik juga, kenapa nak buka semua, tapi dia tak cerita apa. Dia kata tak apalah, biar tenang sikit. Dan malam tu tidur dia lockkan pintu bilik dia. Dia kata alhamdulillah malam kedua tak ada pula gangguan yang sama berlaku kepada dia. Dan yang hairannya, dia kata rasanya gangguan tu berlaku hanya pada dia, sebab setelah diorang balik, adik-beradik dia maupun suami dia tak ada seorang pun cerita kalau kena ganggu ke apa. Tak ada siapa cerita apa-apa pada masa tu. So dia rasa macam gangguan tu berlaku seolah-olah hanyalah pada dia. Jadi itu je perkongsian cerita daripada Suraya. Cerita seram yang kedua ni merupakan sebuah pengalaman yang diceritakan oleh Tasha dan berlaku di Bandung, Indonesia. Pengalaman ni berlaku pada tahun 2006 lebih kurang macam tu. Pada masa ni Tasha dan keluarga dia sedang bercuti di Bandung, Indonesia. Tasha dan dia ada 2 orang anak pada masa tu lah. So percutian dia dekat Bandung, Indonesia pada masa tu sebenarnya diuruskan oleh agensi percutian. Jadi dia tak perlu mengambil tahu soal-soal booking hotel, soal booking kereta dan sebagainya. Malah agensi tersebut menyediakan seorang pemandu pelancong yang merupakan seorang lokal Indonesia untuk temankan diorang sepanjang diorang berada di Indonesia. Package ni yang diambil ni adalah package private, iaitu dia tak ambil package bersama dengan rombongan yang besar. Jadi hanya keluarga dia sahajalah yang berada dan bercuti pada masa tu bersama dengan pemandu pelancong tersebut lah. Pemandu pelancong tersebut kita namakan dia Pak Budi, Pak Budi. So sampai je dekat Bandung masa tu memang dah tengah hari. Jadi Pak Budi terus bawa diorang pergi makan tengah hari sebelum hantar diorang dekat hotel untuk check in, bersihkan diri dan sebagainya. Masa sampai dekat hotel ni, dia kata hotel ni memang rasa macam tenang sebab vibe dia ala-ala hutan, ala-ala kampung macam tu. So daripada kiri kanan dia kata boleh nampak lah pokok, bunga dan sebagainya. Masa sampai dekat situ dia kata memang rasa tenang sangat, tenang yang teramat sangat. Bila tengok hotel tu macam seronok lah, jadi bertambah seronok lah. Sebab walaupun kita pergi bercuti, tempat tinggal kita tu ataupun hotel yang kita pilih pada masa tu, dia akan menyebabkan percutian kita tu menjadi lebih indah ataupun sebaliknya, betul tak? So Tasha dan suami dia teruslah masuk check in dan berjalan pergi ke bilik diorang lah. Sebab dia kata daripada kaunter check in tu nak pergi ke bilik diorang kena berjalan dekat luar, agak tak jauh mana pun, lebih kurang 5 minit jugalah perjalanan. Dan sepanjang dia berjalan dekat luar tu nak menuju ke bilik dia kata memang rasa macam seronok, memang dia dah happy dah masa tu sebab bilik hotel dia orang cantik sangat-sangat. Okay, dan bila dia sampai je dekat bilik dia, bila dia sampai je dekat depan bilik dia dan bila dia orang buka pintu bilik pula, dia kata tiba-tiba dekat bilik dia tu dia rasa macam aura yang sangat berbeza daripada awal-awal dia sampai tadi. Dia rasa bilik dia pada masa tu macam tak tahu kenapa, tapi rasa macam pelik sangat. Ada something yang membuatkan dia rasa macam tak sedap hati macam tu lah. Dia kata dia pun tak tahu macam nak explain perasaan dia pada masa tu. Tapi yang penting dia kata masa tu tiba-tiba daripada rasa tenang, dia rasa macam kenapa aku rasa tak sedap hati lah dengan hotel ni, macam tu. Okay, tapi dia tak nak fikir panjang sebab tu kan percutian, takkan dia nak
nak rosakkan mood suami dia, nak rosakkan mood anak-anak dia kan. So dia pun masuk dalam bilik. Bilik memang kemas, tak ada apa-apa masalah pun, tak ada sebarang kotoran pun dekat bilik dia. Dia pun pelik kenapa perasaan dia pada masa tu. So diorang pun settle down, mandi-mandi semua, dah fresh dan dah segar balik. Barulah diorang keluar bersama dengan Pak Budi berjalan-jalan di sekitar Bandung, Indonesia. Adalah tempat-tempat yang dia pergi. So malam tu diorang balik jam lebih kurang pukul 11 malam macam tu lah waktu Indonesia. Masa dia balik ni, diorang nak naik dekat atas dan tiba-tiba suami dia perasan yang dia tertinggal barang dalam kereta Pak Budi. So bila dia tertinggal barang, dia minta lah isteri dia naik atas dulu dan dia call Pak Budi, minta Pak Budi patah balik sebab dia nak ambil barang dia tadi tu. Jadi isteri dia dengan 2 orang anak naiklah dulu dekat atas. Tasha naik bersama dengan 2 orang anak dia dekat atas lah. Masa dia bukan dekat atas, berjalan macam tu je. So masa dia jalan ni, suasana malam tu memang dah lebih kurang pukul 11 kan. So memang dah senyap. Dia tak ada pula nampak ada pelancong lain yang keluar masuk ke hotel guest yang lain ke apa, memang tak ada. Memang senyap, sangat-sangat senyap. Dan bila dia sampai dekat depan pintu bilik dia, dia tiba-tiba terdengar macam bunyi orang sedang memberus. Okey, bunyi dia tu macam bunyi orang memberus tandas. Macam memberus jubin lah. Mungkin juga tandas, mungkin bukan tandas dan sebagainya lah. Dia pun tak pasti pada masa tu. So dia rasa macam pelik. Malam-malam buta ada ke hotel cleaner datang membersih dan sebagainya. Dan mula-mula dia ingatkan bunyi tersebut mungkinlah bunyi yang berdekatan dengan hotel bilik dia tu kan. Tapi lepas dia masukkan kunci dan buka kunci, dia perasan yang bunyi orang mencuci tu, memberus tu semakin kuat. Macam seolah-olah bunyi tersebut datang daripada bilik dia pada masa tu. Dia dah rasa tak sedap hati, kenapa pula ada cleaner buat kerja pada malam ni. Tapi macam tak apalah, masuk dulu. So dia pun masuk dalam bilik dia. Dia letakkan kunci punya electricity tu kan dekat situ. Dan dia pun berjalan lah. Masa ni sebenarnya anak-anak dia dah berlari pergi dekat katil dulu, tinggalkan dia. Okey, anak dia umur 10 tahun dengan 9 tahun pada masa tu. So dia pun jalan pelan-pelan menuju ke tandas sebab dia rasa macam bunyi tersebut semakin kuat di tandas. Tapi masa ni dia pelik sebab apa? Sebab anak-anak dia macam tak bagi respon tau. Anak-anak dia macam tak perasan ke ada bunyi. Anak-anak dia tak tegur apa-apa pun. Anak-anak dia terus jalan pergi dekat bilik, dekat katil dan terus baring. Anak dia tak terfikir pun, Mama bunyi apa tu, tak ada. Anak dia tak ada tanya, tak ada terfikir ke apa, tak. Anak dia terus pergi kat katil. Hanya dia yang terdengar bunyi tersebut dan dia rasa bunyi tu memang kuat dari dalam tandas bilik dia pada masa tu. So dia pun berdiri depan tandas dan dia macam tak dengar balik tau. Sebab dia tahu tandas tu gelap. Sebab dia tahu dia tak buka lampu tandas lagi pada masa tu. So dia macam pelik gila bunyi orang memberus dalam tandas. Kenapa pula ada orang memberus dalam tandas kan? So dia pun tekapkan telinga dia dekat pintu bilik macam tu nak dengar. Dan memang bunyi tu kuat gila daripada dalam. So dia pun nak buka lah pintu bilik, pintu tandas tu, dan nak tengok kalau memang ada orang ke apa. Walaupun pada masa tu macam tak logik sama sekali ada orang. So dia buka pintu dia tengok kat dalam tandas tu dan memang tak ada siapa-siapa pun. Seperti yang dijangkakan, memang tak ada orang pun. Tapi automatically masa dia buka pintu nak tengok tandas tu, bunyi berus tu pun, bunyi orang mencuci tu pun hilang. Terus hilang. Sedangkan bunyi tu kuat tau. So masa ni sebenarnya dia dah start rasa tak sedap hati dan dia dah rasa macam pelik sangat, macam ada sesuatu yang aneh. Tapi belum sempat dia berfikir buruk lagi ataupun dia terfikir-fikir pasal benda tu, tiba-tiba husband dia dah balik. Husband dia ketuk pintu kan. So kiranya husband dia matikan fikiran dia pada masa tu dan dia langsung tak terfikir lagi tentang bunyi cleaner tu. Sebab selepas husband dia masuk, dia orang dah start borak-borak apa semua kan. Jadi dia memang tak ingat sama sekali tentang bunyi cleaner yang dia dengar tadi tu. So dah settle malam tu, diorang dah habis borak-borak, dah habis tengok TV, dah habis semua. Diorang pun tidur. Anak-anak dia pun dah tidur. Anak-anak dia baring kat lantai je dekat bawah. So bawah tu memang ada satu tilam lagi yang hotel sediakan untuk diorang. Anak-anak dia baring kat bawah dan atas katil dia baring dengan suami dia. Dia pun terus tertidur lah. Sehinggalah lebih kurang pukul 3 pagi masa tu, dia tersedar disebabkan dia dengar lagi sekali bunyi orang mencuci. Dia dengar bunyi orang mencuci lagi sekali dan bunyi tu memang datang macam seolah-olah daripada dalam bilik dia.
Okay, masa dia tersedar, perkara pertama yang dia buat, of course lah, dia akan ambil handphone dia, tengok jam pada masa tu pukul berapa. Dia nampak jam pukul 3 pagi dan dia dengar bunyi orang memberus. Dalam hati dia masa tu, aku ni mengantuk tau, aku ni dah lah penat mengantuk. Kenapa pula cleaner ni nak masuk bilik orang pagi-pagi, nak bersihkan bilik orang? Ke memang style dekat sini macam tu? Dia macam fikir macam tu. Dia tak fikir ke arah yang negatif, ke arah gangguan ke apa, tak. Dia fikir yang cleaner ni datang buat kacau, dan mungkin hotel tu macam tu ke apa kan. Dia fikir macam tu tau. Dia boleh fikir macam tu, walaupun pada masa tu sebenarnya tak logik. Dalam keadaan mamai kan, apa-apa benda pun jadi logik pada masa tu. So dia pun macam bengang. Dia pun kejut husband dia bangun. Bang, awak bangun sekejap bang. Dan husband dia pun mamai kan, sedar daripada tidur. Dan husband dia tanya lah, kenapa? Cuba tengok tandas. Kenapa cleaner ni masuk pagi-pagi buta nak bersihkan tandas pula ni, mengganggu orang tidur? Husband dia yang tersedar ni, sebab dia kejut nak suruh tengok cleaner tu, dia teruslah bangun, tak fikir panjang lah. Husband dia pun tak fikir apa. Husband dia terus bangun, berjalan menuju ke tandas dan buka pintu tandas. Tandas masa tu memang tak gelap sebab diorang buka lampu tandas dan hanya lampu bilik je yang diorang gelapkan. So husband dia buka dan husband dia tengok. Lepas tu husband dia tengok dekat wife dia, husband dia sambil mamai tu, husband dia cakap, "Ya, awak ni kenapa yang? Tanda bukannya ada orang pun, saya ngantuk ni, awak kejut saya buat apa?" Macam tu lah lebih kurang. So bila husband dia dah cakap tak ada apa-apa, husband dia jalan lah nak menuju dekat katil diorang dan nak sambung tidur. Dan masa husband dia baru nak tidur ni, wife dia cakap lah dekat dia, "Awak tak dengar ke bunyi orang memberus?" Pada masa dia tanya dekat husband dia tu, sebenarnya bunyi berus tu memang dah stop. Okay, memang dah stop. Tapi sebab tadi kan dia dengar, sebab tu dia kejut husband dia. So dia macam tertanya-tanya lah, husband dia ni tak dengar ke bunyi berus tu? Kenapa husband dia nak marah? Takkan husband dia tak macam tertanya-tanya siapa pula yang memberus kan? Pada dasar fikiran dia adalah macam tu. So bila husband dia duduk kat sebelah dan dia tanya dekat husband dia, "Awak tak dengar ke bunyi orang memberus?" Lepas tu husband dia jawab, "Mana ada orang berus? Awak ngigau ni." Husband dia jawab macam tu. Dan bila husband dia jawab macam tu, dia dah rasa macam, betul ke aku mengigau? Aku tidur ni lena sangat ni, aku tersedar disebabkan aku dengar bunyi orang memberus. Aku ni adalah orang yang sangat sensitif. Telinga aku ni memang sensitif gila. Okay, dia kata telinga ni memang sensitif. Aku kalau bunyi halus orang berjalan pun aku akan bangun. So macam tak logik aku mimpi, sebab aku boleh dengar bunyi orang memberus tu sebenarnya. Dia macam tak puas hati dan dia nak argue dengan husband dia. Dan tiba-tiba bunyi memberus yang dah stop tadi tu kembali kedengaran. Bunyi tu lebih kuat daripada yang dia dengar tadi, dan bunyi tu terus berterusan lah bunyi tu. Dan masa ni sebenarnya bila dia dengar bunyi tu, husband dia baru nak tidur kan, baru nak sambung tidur, husband dia dah tersedar. Lah ada orang memberus lah. Husband dia terus duduk. Lah ada orang memberus lah. Dan diorang ni macam husband dan wife dia macam communicate satu sama lain lah. Yang husband dia cakap kat wife dia, "Mungkin bilik lain kot yang." "Tak, awak cuba dengar betul-betul. Awak rasa ni bunyi daripada bilik lain ke? Bunyi daripada tandas tau." Cakap macam tu tau. Dan lagi sekali husband dia keluar, okay, turun bawah dekat bilik tu nak pergi tengok. Dan bila husband dia buka pintu tandas tu, lagi sekali bunyi tu hilang. Diorang argue lah laki bini macam, "Bang, betul lah dalam tandas kita ni, bukannya dekat luar." Dan masa ni kan, diorang dah rasa macam tak sedar hati. Sebabnya bila husband dia bangun, husband dia pergi tengok balik dalam tandas, bunyi tu automatik hilang. Bunyi tu hilang. Setiap kali husband dia pergi kat tandas, bunyi tu macam automatik hilang. Dia macam seolah-olahnya kau tak boleh tengok apa aku buat dalam tandas. Macam tu. Dia punya feeling lah macam tu. So bila dah rasa macam tak sedar hati, diorang dah rasa macam ada sesuatu yang pelik dekat bilik tu, husband dia terus call lah Pak Budi, minta tolong Pak Budi untuk tukarkan bilik diorang ke. Dan macam mana, Pak Budi ni tak banyak cakap tau. Pak Budi terus cakap kat dia, okey. Dan beberapa ketika kemudian datang hotel staff untuk bantu diorang tukar bilik pada masa tu. Rasanya macam pelik gila sebab Pak Budi ni dia macam tak tanya banyak, dia terus buat je. Dan hotel staff yang datang tu pun macam tak banyak kerana dia just datang dan tukarkan bilik je. Tapi dia kata dia boleh nampak daripada reaksi wajah hotel staff yang datang tu, muka dia macam melilau mata dia. Macam tu. Macam seolah-olah memang ada sesuatu yang pernah terjadi dekat bilik tu yang menyebabkan diorang ni sebenarnya diganggu. Ya, itu sahaja perkongsian cerita daripada Tasha pada malam tu. Dan sebenarnya Tasha kata lepas tukar bilik memang tak ada gangguan lagi lah. Itu je yang berlaku dekat dia pada hari pertama dan di bilik tersebut. So itu je perkongsian cerita daripada Tasha.
Cerita yang terakhir ni diceritakan oleh Amirul dan kejadian berlaku sewaktu company dia buat trip di Genting Highland. So sebenarnya tujuan company dia buat trip di Genting Highland pada masa tu adalah untuk pergi berjudi, sebab company dia adalah company Chinese, dan kalau ikutkan dia kata staff yang berbangsa Melayu ataupun staff Islam pada masa tu hanya ada 3 orang sahaja, iaitu Amirul dan 2 orang lagi staff perempuan. So percutian diorang pada hari pada waktu tu adalah selama 3 hari 2 malam di Genting Highland, dan sebenarnya 2 malam yang dah ada dekat Genting tu memang company dia ataupun staff-staff yang lain plan untuk pergi habiskan masa di pusat perjudian lah. So malam yang pertama selepas sahaja dinner, diorang terus pergi ke pusat perjudian, sementara si Amirul ni dan juga 2 orang lagi rakan dia yang Islam tu pergi berjalan-jalan lah dekat area Genting Highland. Dan diorang rasa macam tak apalah kalau diorang pergi mana-mana pun, sebabnya tak kira mana saja diorang pergi pada masa tu, diorang ni boleh claim balik. Kiranya sepanjang malam tu apa je aktiviti yang diorang buat, semua diorang boleh claim balik lah. So diorang pun berjalan-jalan dan diorang balik lebih kurang jam pukul 12.30 malam. Dan pada masa tu kawan dia, roommate dia yang bernama Denny, so dia tidur satu bilik hotel dengan Denny, 2 katil single lah dengan Denny. Pada masa tu Denny pun dah balik pukul 12.30. Masa tu Denny dah habis main judi lah kiranya. So Denny pun nak balik, so dia pun balik sama-sama dan diorang pun terus tidur lah. Hari yang kedua adalah aktiviti yang memang dah dirancang, dan malam tu selepas dinner pun sama, staff-staff lain diorang pergi main judi, sementara yang Islam ni depend on diorang lah nak buat apa. Kalau malam sebelum si Amirul ni follow kawan-kawan dia yang perempuan tadi tu nak pergi berjalan-jalan, tapi malam yang kedua tu dia tak nak dah follow, sebab 2 orang kawan dia tu kerjanya ambil apa gambar je, hanya selfie sepanjang masa. Jadi dia macam dah penat, sebab dia memang tak minat nak selfie ke, nak jadi tukang ambil gambar ke apa ke, dia kata dia memang tak minat. So kiranya selepas dinner pada malam tersebut, dia teruslah masuk ke bilik hotel dia. Dan dekat bilik hotel tu sebenarnya dia kata dia on the phone dengan girlfriend dia malam tu. Memang lama juga dia on the phone, dia kata sampailah jam lebih kurang pukul 12 malam. Dan dia tengok masa tu Denny belum lagi balik, okay, dan dia pun dah nak tidur lah. So dia pun contact Denny dulu pada malam tu dan tanya Denny kalau Denny dah nak balik. Tapi Denny kata dia belum nak balik lagi. So diorang malam tu macam lambat sikit balik, sebab diorang nak pergi minum dulu. So macam Amir pun okey lah, tak apalah, tak ada masalah lah. Tapi pintu tu dia kunci kan. So dia kata kalau let's say Denny balik, try lah kejut dia. Dia takut tak sedar sebenarnya, sebab Denny kata, Amirul kata dia tidur mati. Dia ni adalah sejenis yang tidur mati, dan biasanya tak akan tersedar dengan bunyi-bunyi ke apa ke. Memang tak, memang susah gila nak kejut dia bangun tidur. Dia kata dia adalah jenis orang yang macam tu. So dia pun teruslah matikan lampu dan tidur. Dia tidur memang lena sangat sampailah dia tersedar disebabkan dia bau ada benda yang busuk dalam bilik dia. Okay, dia ni kan jenis yang susah nak bangun tidur kan, tapi malam tu dia tersedar sebab dia bau ada satu bauan yang sangat-sangat busuk. Bau tu memang busuk sangat sampailah dia fikir pada masa tu si Denny ni dah balik dan bau alkohol dia sangat kuat. Sedangkan masa tu pintu tu kan kunci, so tak mungkin Denny boleh masuk kan. Tapi dia duk fikir macam tu. Dia fikir oh ni bau Denny ni, bau alkohol ni, dia fikir macam tu. Tapi selepas beberapa ketika barulah dia perasan yang bau yang dia bau pada masa tu bukanlah bau alkohol, dan Denny pun mungkin tak ada sebab dia tak bangun buka pintu. Dan bau yang dia bau pada masa tu dia kata lebih kepada bau orang mati, bau pacai macam tu. Dia kata bau tu macam busuk, macam menusuk sangat. Dia tak adalah macam busuk tu total busuk macam bau mayat ke, tak lah. Tapi bau dia memang agak busuk bagi dia, dan bau tu macam bau orang mati. Okay, so disebabkan sekarang ni dia tengah tidur dan memang sangat lena kan, dia tersedar disebabkan bau yang busuk tu, mestilah dia nak kena tengok kan apa benda yang berlaku. So dia pun nak buka lah mata dia dan nak tengok lah bauan ni datang daripada mana. Tapi sebelum dia buka mata dia, dia perasan ada satu benda lagi yang pelik. Apa yang dia perasan adalah dia tengah tidur sambil peluk bantal peluk yang bolster tu, bantal peluk yang panjang tu. Dia tengah tidur sambil dia peluk bantal tu. Sekarang ni kan, hotel mana yang ada sediakan booster ni? Dia kata sebelum dia tidur tadi pun memang dekat hotel dia tu tak ada bagi booster. So kalau betul memang tak ada kan, sekarang ni apa yang dia peluk? Apa benda yang berada dalam pelukan dia pada masa tu? So dia dah macam ish,
apa yang aku peluk ni? Hotel mana ada bagi bantal peluk macam ni? So dia pun perlahan-lahan buka mata dia sebab nak tengok apa yang berada dalam pelukan dia. Dan dia terkejut yang sedang dia peluk pada masa tu adalah makhluk berbungkus, aka pocong. So bila dia dah nampak pocong berada dalam pelukan dia, dia pun apa lagi, terus melompat. Melompat macam seolah-olah buang benda tu. Dan dia pun berjalan, bukanlah dia macam melompat dalam katil single kan, dia baring macam tu, dia melompat dan dia terus bergerak ke belakang dan pop, jatuh katil kat bawah kan. So masa ni dia dah macam dah memang takut kan. Dia kata memang aku total takut. Aku rasa macam aku baru je nampak pocong dalam pelukan aku. Dia dah memang, nafas dia memang laju. So dia jalan pelan-pelan pergi dekat pintu, cari Swiss dan onkan Swiss bilik dia pada masa tu. Dan keadaan bilik dia memang bersepah disebabkan dia campak barang-barang dia tadi kan. Barang yang ada atas katil tu semua dia tolak. Dia punya selimut pun dah dekat bawah. Dia punya bantal yang hotel bagi tu memang dah dekat bawah juga. So dia macam terkejut tau pada masa tu. Apa benda yang aku peluk ni? Sebab masa dia buka mata memang dia nampak jelas yang dia peluk tu makhluk berbungkus. Dia tak nampak muka Dia kata aku tak nampak muka, tapi aku nampak benda tu membelakangkan aku. So macam seolah-olah pocong tu menghadap belah sana. Dia peluk kan, so dia nampak belakang kepada pocong tu. So dia macam dah takut ni malam ni. Dan dia tengok si Danny pun tak balik-balik lagi kan. Dia ambil phone nak call Danny lah, nak tanya, Danny you belum nak balik ke? Tapi sebelum dia call, dah nampak Danny hantar WhatsApp, saya tak balik lah ini malam, saya sudah mabuk, saya tidur bilik dia orang, macam tu. So bila dia tengok si Danny ni tak balik dan dia sekarang dah takut, takkan dia nak pergi lari keluar bilik nak lepak dekat tu kan. So dia biarkan je bilik dia terang benderang malam tu. Dan dia tak tidur pun. Dia dalam keadaan yang memang takut. Dia macam baring, macam nak tidur, tapi kejap-kejap dia tengok belakang sebab dia takut benda tu muncul kat belakang dia pula ke apa. Dia kata memang dia takut gila pada masa tu sebab dia boleh nampak dengan jelas yang dia peluk pada masa tu adalah pocong. Alright guys, thank you so much sebab korang sudi dengar sampai habis. Komen dekat bawah apa saja pendapat korang berkenaan dengan cerita-cerita yang saya sampaikan tadi. Dan macam biasa, apa je yang saya cerita kat korang, anggaplah sebagai hiburan dan sebagai perkongsian cerita saja, sebab kebenaran dia milik Yang Maha Esa. Saya sendiri pun tak pasti sama ada cerita tu adalah cerita benar, ataupun diorang pun tak tahu gangguan yang diorang dapat pada malam tu adalah benar-benar gangguan ataupun sebaliknya. Jadi anggap sebagai perkongsian cerita, okay? Tak boleh nak terlampau taksub terhadap semua benda, dan tak bolehlah terlampau nak minta fakta terhadap semua benda juga, sebab kebenaran dia milik Yang Maha Esa. Jangan lupa like, share dan komen. Sampai kita jumpa on the next video, insyaAllah. Stay tuned dan stay safe. Bye guys. Assalamualaikum.